Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zukni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa rabbi tamin bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa rabbi tamin bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa rabbi tamin bi khair. Amma ba'du. Terima kasih kepada semua penonton yang dirahmati Allah SWT, tuan-tuan dan puan-puan, rakan sekerja dan juga saudara sebumbung di Restu dan juga yang work from home. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada kali ini bagi meneruskan ayat-ayat Al-Quran yang kita nak belajar, menghayati huruf-hurufnya, menghayati perkataan-perkataannya, menghayati tanda-tandanya, dan juga kita tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mendapatkan barakah, syafaat, mukjizat daripada Al-Quranul Karim. Okey, sempena kita masih lagi work from home, kita masih lagi PKP. Oh, sekarang ni dah tukar nama, bukan PKP lagi. Sekarang ni apa? PPN, Plan Pemulihan Negara. So saya rasa start minggu ni kita dah tak sebut PKP, kita sebut PPN. Okey, sebelum kita nak menyambung ayat yang kita nak salin ni, iaitu surah Yasin ayat yang ke-23. So saya minta tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan ataupun hadirin dan hadirat yang menonton, bolehlah kita nak cuba sediakan pen, pensel sebelum kita sebelum kita nak sedikit sebab ayat ni agak panjang. So saya cuba seboleh-bolehnya tak nak lebih daripada 20 minit ataupun 25 minit ataupun kurang daripada setengah jam lah. Kenapa saya pilih 20 minit ataupun ke setengah jam? Sebab biasanya bila kita tengok satu-satu video tu, bila kita menonton tu, biasanya kita akan tengok yang tak panjang tu, orang akan suka tengok. Kalau panjang sampai 1 jam tu, orang panjang sangat lah. So 20 minit ke setengah jam tu yang sesuai untuk orang menonton dan juga orang nak tengok. Tambah pula kita nak belajar menyalin ni. So kalau lama sangat nanti orang bukannya orang tak nak tengok, tapi orang kalau pendek, orang boleh ulang-ulang tengok. Itu tujuan kenapa kita buat sikit. Tapi sebelum kita nak salin, sedikit lah. Bila sebut PPN ni, Pelan Pemulihan Negara, saya juga terasa nak berkongsi dengan penonton-penonton semua. Kita juga boleh buat pelan pemulihan untuk diri kita, untuk kita muhasabah diri. Saya nak cerita sedikit saja, sekejap saja saya nak cerita. Bila sebut pelan pemulihan ni, bukannya kata berkenaan dengan ni, cuma yalah, dari sejak PKP, apalah PKP lah, PKPB lah, apalah, banyak ramai masyarakat kita sangat-sangat terjejas sehingga kan mental pun dah mula terjejas. So saya nak kongsi sedikit. Semalam ke 2 hari lepas, ada seorang makcik telefon saya. Dia dari Taiping kot. Dia Taiping. Dia ni berminat untuk menghantar anak dia belajar khat di kolej Restu. Saya tak tahulah di mana-mana daripada siapa dia dapat nombor phone saya, sebab saya bukan di bahagian kolej Restu, saya di bahagian Jabatan Kaligrafi. Tapi bila makcik tu telefon, dia berminat untuk hantar. Jadi saya pun berbual agak panjang dengan dia. Makcik ni kalau tak silap dia cakap suami dia tak nampak. Tak pastilah buta ke sakit ke apa, mata dia tak nampak. Jadi dia teringin sangat nak hantar anak dia untuk belajar seni khat ni. Dia memikirkan juga, dia kata satu, dia kata dia nak sangat, satu memang anak dia minat khat, satu lagi dia nak sangat anak dia belajar seni khat dan juga boleh menyalin Al-Quran. Mudah-mudahan dia berharap supaya anak dia nanti dapat diterima masuk untuk berkhidmat. Dia sebut berkhidmat di kampung Quran, di Quran Village lah, di kampung Quran. Dia sebut macam tu je. Mungkin dia dah tahulah memang Yayasan Restu sekarang ni tengah dalam fasa-fasa yang seterusnya. Dah ada pusat, dah ada tempat menyalin Quran, dah ada kelang
kilang Al-Quran, dan juga untuk fasa seterusnya nak ada juga kampung Al-Quran. Mungkin makcik tu tahu kisah ni. So saya tanya kenapa nak belajar kat sini dan juga nak berhajat untuk anak dia berkhidmat kat sini. So dia ceritalah, dia kata ini sebab mungkin pengajaran juga untuk saya, pengajaran juga untuk rakan-rakan, untuk penonton semua. Dia kata bila keadaan terdesak macam ni, bila keadaan orang dalam kesempitan hidup, orang dalam macam-macam masalah, bukan PKP sajalah, bukan PPN ni saja, macam-macam masalah, apa yang kita kena buat? Kita kena balik kepada Al-Quran balik. Kita kena cari Al-Quran balik. Itu yang saya bila saya teringat macam tu, cakap Masya Allah, betul lah. Maknanya contohnya mungkin saya tak tahulah macam mana makcik ni punya kehidupan. Cuma bila disebut suami dia suami dia tak nampak, dia cakap macam tu lah. Saya tak tanyalah pula, tak nampak tu hilang penglihatan ke apa ke, dia kata suami dia tak nampak, dan dia ada 4 orang ke 5 orang anak, dan dia nak sangat anak dia belajar supaya dekat dengan Al-Quran. Sebab tu dia nak anak dia berkhidmat dengan kampung Al-Quran ni, dia sebut macam tu. So maknanya tak lain tak bukan, dia nak dekat dengan Al-Quran, dan supaya dia boleh, anak dia nanti boleh bawa family dia tu pun boleh bawa untuk kita dekatkan Al-Quran. So apa yang saya terfikir untuk berkongsi hari ni ialah macam mana kita susah, macam mana kita stres, macam mana kita ni, sampaikan kita dengar kan banyak kes-kes dah ada yang dah sampai bunuh diri apa semua. Jadi apa yang nak sebut sini, kita baliklah dekat Al-Quran balik. Baliklah dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, dan juga Quran ni ada dia punya Tuhan dia. So supaya kita balik kepada Tuhan dia, iaitu Tuhan yang mencipta kita. Itulah Tuhan kepada Al-Quranul Karim. Okey, so insyaAllah itu saja. Mungkin kalau ada yang nak tahu lagi kisah-kisah ni, mungkin kalau berkesempatan di lain saya akan berkongsikan lagi. Sebenarnya panjang saya ni, cuma sedikit hari ni hanya bila saya terfikir kita duk tengok dekat media sosial, kita duk tengok dekat masyarakat kita di luar kan, macam-macam masalah kesempitan sehingga dah terjejas, bukannya terjejas kehidupan, terjejas mental sekali. Ada yang bagi kita tengok, ada yang kurung family sebabkan kesempitan hidup, ada yang bunuh diri, dan ada juga yang mencadangkan supaya kibar bendera putih, kibar bendera putih, sampai macam tu. So semua untuk cuba menyelesaikan masalah, dan kita boleh ambil daripada iktibar ni, kita kena balik dekat dengan Al-Quran. So apa yang saya dapat kongsi hari ni, makcik tu nak anak dia ataupun keluarga dia balik dengan Al-Quran, dan juga dengan apa cara dah, bukan itu salah satu, belajar khat, belajar salin Quran, mungkin macam-macam cara lagi. So inisiatif kita boleh juga ambil iktibar, kita sama-sama belajar menjadi Al-Quran ni. Mungkin kita tujuan ni adalah kita dekatkan dengan Al-Quran. Okey, so kita sambung, sediakan pen, pensel, kertas, kita akan menulis insya-Allah. Cuma untuk ayat yang ke-23 ni agak panjang sedikit. So kita boleh sama-sama tulis perlahan-lahan. Saya juga nanti bila dah menonton nanti boleh komen. Boleh komen dekat YouTube kita, boleh komen dekat Facebook. Saya selalu share dekat Facebook saya. Boleh komen dan kita akan cuba betulkan nanti, insya-Allah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-23 surah Yasin, muka surat 441. Okey, siapa yang nak tengok Quran boleh tengok muka surat 441 yang berbunyi, auzubillahi a'attakhizu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqizun. Okey, yang bermaksud ayat yang ke-23 ni, yang maksud, patutkah kamu menyembah beberapa tuhan yang lain daripada Allah? Kurungan, sudah tentu tidak patut, kerana jika Allah yang Maha Pemurah hendak menimpakan aku kepada sesuatu yang bahaya, mereka tidak dapat memberi sebarang syafaat kepadaku, dan mereka tidak dapat menyelamatkan aku. Maknanya kenapa kita boleh tengok balik tajuk, kalau guna Quran Mufid ni, tahulah kisah yang kita baca ni kan, kisah ayat yang di dalam tajuk ni. Ayat ni bermaksud, maknanya kenapa nak
perlu sembah banyak Tuhan, sedangkan kita tak tahu pun Tuhan yang tu boleh menolong kita ke tidak. So maknanya yang ayat seterusnya, yang bahagian seterusnya, iaitu pilihlah jika Allah Maha Pemurah hendak menimpakan sesuatu, maka tidak akan memberi sebarang syafaat kepadaku. Maksudnya Allah boleh buat apa saja. Kalau Allah nak turunkan kebaikan, Allah mampu buat. Allah nak turunkan keburukan pun Allah mampu buat. So kita kena pilih ataupun kita kena percaya yang Allah itu hanya satu saja. Itu sedikit ringkasan berkenaan dengan dialog, berkenaan dengan ayat ni. Sebabnya saya tak mampu untuk bertafsir panjang. Boleh nak tahu, mungkin kita boleh tengok balik, kita ada juga daurah mufid, kita ada jadi ustaz-ustaz ataupun pakar-pakar yang lain yang menerangkan detail tentang ayat-ayat Quran ni. So bahagian saya ni hanya kita nak tengok huruf-huruf dia, kita nak tengok dia punya perkataan-perkataan dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh kita tulis sama-sama kita tengok ayat dia. At-takhizu. Okey. At-takhizu ni kalau kita tengok ada dua hamzah. Ada dua hamzah. Sebab tu dia bunyi at-takhizu. Satu hamzah besar di depan dan satu lagi hamzah di atas alif. Maknanya dua-dua tu kena sebut. Sebab tu dia bunyi at-takhizu. Okey, satu hamzah. Hamzah ni saiz dia saiz huruf. Okey. Alif, ta. Ni ta yang melengkung dari atas. Ta di depan ni pun dia banyak jenis. Kalau dia bersambung. Kha. Okey, kha tolak ke depan. Lepas tu tarik balik ke belakang. Dan huruf zal, bukan zai, zal. Zal naik ke atas dan sambung ekor zal. Ni at-takhizu. Hamzah dia ada. Hamzah pertama ada baris atas. Hamzah kedua dia ada di atas alif dan dia saiz huruf sahaja. Saiz baris kecil. Ada baris atas dan huruf ta ada syaddah. Sabdu baris atas, kha baris bawah, zal baris depan. Ni bentuk dia, at-takhizu. Okey, boleh buat sama-sama. Nanti dah buat, boleh letak dekat komen, insya-Allah. Kalau ada masa kita akan betulkan nanti, insya-Allah. Okey. Perkataan seterusnya min dunihi. Min, mim dan nun. Okey. Mim baris bawah dan nun tak ada baris. Terusnya dal, dunihi dal, waw, nun, ha. Okey. Dunihi dal baris depan. Waw tak ada baris, dibaca panjang dua harakat. Nun baris bawah, ha baris bawah dan ada tanda mat. Tanda mat ada ya kecil ni dan ada tanda mat di atas. Okey, kalau Quran Mufid yang kita baca ni, tanda mat ni berwarna orange. Orange ke? Berwarna merah. Berwarna merah ni maksud dia panjang dia 4 ke 5 harakat. So min dunihi yang ada tanda mat ni dibaca panjang 4 ke 5 harakat. Min dunihi. Sebab dia ada tanda tu. Okey, mudah Quran ni, Quran Mufid ni mudah sebab dia ada warna dia. Kita boleh tahu dah baca dia berapa harakat. Okey, satu lagi perkataan yang ada hamzah di depan, lihatan. Sama macam at-takhizu tadi. Hamzah yang saiz huruf berada di depan alif. Dia tak duduk di atas alif. Sebab apa dia tak duduk di atas alif? Sebab hamzah ni dibaca panjang dua harakat. So alif yang ada selepas dia ialah alif untuk mat, untuk baca panjang dua harakat. Sebab tu kita baca lihatan. Dia tak boleh lebih. Dia dua harakat sahaja. Lam, ha. Okey, ni cara buat ha tebal.
tolak dari bawah dulu dan pusing dekat atas pula. Maknanya macam mana nak buat ha ni, mula daripada bawah dulu. Okey, dan ta marbutah. Ta marbutah bentuk dia sama macam ha, cuma dia ada 2 titik. Okey, baris dia alihatan, hamzah baris atas, alif tak ada baris, lam baris bawah, ha baris atas dan ta baris tanwin. Tanwin ni 2 fathah, fathatain. Dia fathatain yang tak selari. Bukan, yang selari. Sebab dia tak dengung. Kita dah belajar dah itu kan. Yang tak selari dengung. Yang selari tak dengung. So ini yang selari. Yang selari dia tak dengung. Kenapa tak dengung? Sebab selepas dia tu huruf izhar. Izhar tak dengung. Tak dibaca dengung. Okey. In, alif, nun, alif ada hamzah di bawah dan ada baris bawah. Nun tak ada baris, in. Terus yuridni, ya. Ra, ni cara buat ra. Lukis saja. Bawah dia bahagian tajam tu lukis. Dal dan nun. Yuridni. Okey, baris dia ya baris depan, baris dhammah, ra baris bawah, baris kasrah, dal baris mati, baris sukun dan nun baris bawah, baris kasrah. Okey, kata seterusnya ar-rahmanu, yuridni ar-rahmanu. Yuridni maknanya alif tu tak berfungsi sebab dia ada tanda wasal, hamzah wasal. Okey, alif, ar-rahman, lam ada kepala di atas, ra kita dah buat dah tadi, ha nipis, ini ha nipis, mim kita boleh letakkan di bawah ha. Okey, sambung nun. Okey. Alif tanda wasal. Lam tak ada baris sebab selepas dia huruf ra yang ada syaddah, ar-rahman. Ha baris mati, baris sukun, mim baris atas dan ada tanda mat dibaca 2 harakat. Nun baris depan, baris dhammah. Bidurri bidurri ni bukan dal, do. Bidurri. Sebab tu bila sebut do, bila sebut bidurri ni dia kena dalam sikit. Bidurri, do dan ro. Okey, ba baris bawah, do baris depan, baris dhammah, ra baris bawah, baris kasratain, 2 kasrah dan ada syaddah kasratain yang tak selari. Tak selari dibaca dengung. Bidurrillah, la tughni, lam alif. Ni bentuk lam alif. Boleh kalau nak mula lam dulu boleh, nak mula alif dulu boleh. Maknanya nak mula dari kanan dulu, nak mula kiri dulu boleh. Ikut kreativiti nak menyalin, nak menulis tu macam mana. La baris atas ada syaddah. Tughni, ta. Okey, boleh tengok huruf ghin. Ghin ni tolak ke atas. Kalau perasan masa tolak ke atas ni saya angkat belakang pen. Maknanya saya gunakan hujung pen saja. Boleh tengok kan, kalau kamera zoom tu boleh nampak daripada tebal dia nipis sebab huruf ghin dia dekat atas ni melengkung. Macam tu. Dan sambung terus huruf nun. La tughni. Ta baris depan, baris dhammah, ghin baris mati, baris kasrah dan nun baris
bawah. Kasrah pula. Ghain baris mati, baris sukun, dan nun baris bawah, baris kasrah. Okey, la tughni. Seterusnya anni. Anni bermaksud kepadaku. Anni, ain. Okey, ni cara nak buat kepala ain. Kalau kamera boleh zoom. Tengok tolak dulu ke depan. Macam ni. Gunakan hujung pen, kita lukis sahaja kepala dia. Macam tu je. Sebab bahagian depan ni tajam, dia kena lukis. Okey, ni leher huruf ain. Dan sambung bahagian bawah ain. Okey, siap huruf ain, terus huruf nun. Anni dan ya. Okey, kalau dalam kita tengok dalam Quran, saya dah sebut dah sebelum ni, dalam Al-Quran, Rasam Osmani yang kita baca ni daripada Malik Fahad ni yang guna di Malaysia, huruf ya di akhir tak diletakkan titik. Walaupun dia ada baris. Dia hanya ada baris dan tak ada titik. So anni ni ain, nun ada syaddah baris kasrah, dan ya tak ada baris sebab dibaca panjang 2 harakat. Anni. La tughni anni syafa'atuhum, dibaca panjang 2 harakat. So ya ni untuk mat 2 harakat dan tak ada titik. Okey, terus syafa'atuhum. Shin buat kat bawah ke? Sikit kat bawah. Sebab syafa'atuhum ni perkataan dia agak panjang. Kita tengok. Shin ada 3 gigi. Gigi pertama, gigi kedua dan gigi ketiga. Kalau perasan tiga gigi tu bentuk dia berlainan. Nampak? Gigi yang pertama dia ke kiri, gigi yang kedua ke kanan, gigi yang ketiga ke kanan dan dia rendah sedikit. Ketiga-tiga titik ni, ketiga-tiga gigi ni dalam khat nasah dia tak sama sebenarnya bentuk dia. Okey, terus fa syafa'atuhum ain. Okey. Ta ha dan mim. Okey, kalau kita perasan, ni sedikitlah tip macam mana kita nak buat perkataan yang panjang tapi nak nampakkan cantik. Kalau tengok betul-betul, bila perkataan yang panjang macam ni, dia tak lurus tau. Dia macam melengkung sedikit. So inilah dipanggil seni khat. So melengkung ni lah yang menampakkan huruf tu cantik. Dia tak serik macam tu je. Kalau dia serik macam tu, dia terlalu kaku. Sebab tu mana datang, kenapa sebut khat ni sebutkan seni? Inilah seni dia. Macam mana kita melenturkan huruf tu, kita seimbangkan dia supaya huruf-huruf Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang kita nak salin ni nampak cantik dia. Mestilah cantik kan huruf-huruf ni, huruf-huruf yang mencipta kita, yang mencipta bidadari juga cantik. Inilah yang mencipta huruf-huruf Al-Quran ni. Inilah dia. Okey, syafa'atuhum. Okey, shin baris atas fathah, fa baris atas fathah dan diletakkan tanda mat 2 harakat. Ain baris atas, baris fathah. Ta juga baris, ta baris depan. Syafa'atuhum baris doma. Dan ha pun baris doma. Mim baris mati. Syafa'atuhum bermaksud sebarang syafaat mereka. Syafa'athum mereka. Syai'an. Terus shin juga syai'an. Okey, macam saya sebut tadi, ketiga-tiga gigi shin ni bentuk dia tak sama. Okey, dan ya, shin, ya dibuat panjang sedikit sebab syai'an ni dia ada hamzah yang duduk di dalam rumah ya ni. Sebab tu dipanjangkan sedikit ya. Okey, shin baris atas fathah, ya baris mati, baris sukun, dan hamzah ada baris tanwin fathatain yang tak selari. Bila tak selari dibaca dengung. Okey. Terus perkataan terakhir wala yunqizun. Wow. Okey. Lam alif. Okey, lam. Kalau perasan lam ada kepala,
alif pun ada kepala yang agak tebal. Nak meimbangkan supaya nampak perkataan ataupun huruf lam alif ni nampak sempurna. Sebab tu ditebalkan bahagian alif ni. Kalau alif saja tunggal dia tak ada kepala yang tebal, tapi bila dia duduk dengan lam alif dia ada kepala yang agak tebal sebab nak imbangkan dengan lam yang ada kepala dekat sebelah. Okey, waw baris atas, lam alif baris atas. Kenapa ada lam alif? Sebab dibaca panjang, dua harakat. Wala. Okey. Yunqizun, ya, nun, qauf. Yunqizun qauf, bukan kaf. Yunqizun, zal. Okey, bukan zai. Yunqizun, zal. Dan waw. Dan huruf terakhir untuk ayat yang ke-23 ini ialah huruf nun. Yunqizun. Okey, baris dia. Waw, domah. Ya, ada baris domah baris atas. Nun tak ada baris. Qauf baris bawah, baris kasrah. Zal baris domah. Waw tak ada baris, dibaca panjang dua harakat. Dan huruf terakhir baris dia baris kasrah, baris bawah. Okey, alhamdulillah selesai. Agak yang ayat ke-23 ni agak panjang. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat menulis dengan sempurna. Kita doakan kita dapat menyiapkan mudah-mudahan sekurang-kurangnya surah Yasin ni. Bila dah siap tu nanti boleh dibukukan kan. Mana tahu boleh dibuat kenang-kenangan. Boleh diletakkan tarikh supaya kita tahu setiap yang kita tulis tu bila waktu dia, keadaan macam mana, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan ayat yang ke-23 ni dapat banyak memberi barakat, memberi manfaat, dan juga kita mudah-mudahan ayat-ayat yang kita salin ni dapat memberi syafaat untuk kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan ayat yang seterusnya, dan juga kita tangguh ataupun kita sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, jumpa lagi.